Hai, saya Yobin. Selamat datang ke siri video Membayangkan Semula Malaysia. Baru-baru ini, Tun Mahathir telah memberi komen mengenai graduan muda menjual nasi lemak dan memandu Uber. Kita tidak boleh berbangga dengan mereka terlibat dengan menjual nasi lemak ataupun jadi driver Uber. Berikutan itu, ahli-ahli politik BN dengan tentera mereka telah melembahkan banyak kritikan terhadapnya. Tetapi secara jujurnya, Tun Mahathir hanya menyatakan hakikat situasi pekerjaan untuk belia Malaysia hari ini. Sudah pasti tidak ada masalah bagi graduan muda untuk menjual nasi lemak ataupun memandu Uber. Tetapi, adakah mereka betul-betul mahu melakukannya atau terpaksa melakukannya? Di sebalik graduan muda menjual nasi lemak dan memandu Uber, terdapat dua masalah struktur besar yang dihadapi oleh golongan belia hari ini. Pertama, pengangguran. Tahukah anda, 1 daripada 10 belia di Malaysia merupakan penganggur? Walaupun Bank Dunia telah melaporkan bahawa majikan di Malaysia menghadapi masalah untuk mencari pekerja, namun 1 daripada 4 graduat di Malaysia tidak berjaya mendapatkan pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Ini menunjukkan bahawa institusi pengajian tinggi kita gagal menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh pasaran. Terdapatnya jurang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Malaysia. Ini adalah masalah struktur yang pertama. Masalah kedua, gaji yang rendah. Semasa kita membesar, orang dewasa sentiasa memberitahu kita bahawa kalau kita boleh pergi ke universiti, kehidupan kita akan menjadi lebih baik ataupun sekurang-kurangnya kehidupan yang lebih baik daripada ibu bapa kita. Tetapi itu tidak lagi benar. Ramai anak muda kita sekarang, walaupun dengan kelulusan ijazah universiti, masih lagi tidak mendapat pendapatan yang cukup untuk mengatasi kenaikan kos sara hidup. Gaji permulaan untuk graduan muda tidak banyak meningkat sejak sedekat yang lalu. Hakikatnya, 54% daripada graduan muda menerima gaji kurang daripada RM2,000 sebulan. Fenomena gaji yang rendah ini adalah hasil daripada masalah struktur ekonomi yang gagal mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan sederhana dengan bayaran gaji yang baik. Kita dapat melihat dengan jelas di sini bahawa ekonomi kita telah mewujudkan pekerjaan berkemahiran rendah pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan pekerjaan berkemahiran tinggi, dan kita sedang menghadapi isu kekurangan pekerjaan berkemahiran sederhana. Peratusan jumlah pekerjaan berkemahiran rendah telah meningkat dari 10.6% ke 13.8% dari tahun 2001 hingga 2015. Sementara pekerjaan perkemahiran sederhana telah menurun dari 65% kepada 60.7%. Pekerjaan perkemahiran tinggi pula hanya meningkat 1.2% semenjak 15 tahun dahulu, daripada 24.3% kepada 25.5%. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengatasi masalah ini? Terdapat 5 perkara yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih baik untuk belia Malaysia. Pertama, kita perlu merapatkan jurang di antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kita boleh melakukan ini dengan memadankan jumlah beasiswa dan pengambilan kursus yang berlainan di institusi pengajian tinggi untuk mencerminkan anggaran keperluan ekonomi. Program reskilling yang agresif perlu dilakukan untuk mengajar dan melengkapi graduan menganggur yang kini terperangkap akibat ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan dengan kemahiran yang diperlukan. Di samping itu, kerajaan juga harus menumpukan perhatian kepada program-program peningkatan kemahiran dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan latihan teknikal dan vokasional (TVET) perlu dijenamakan semula agar menjadi satu yang lebih menarik bagi mereka lepasan sekolah menengah, khususnya di kalangan mereka yang tidak berminat dengan akademik, mencontohi negara seperti Jerman. Bukankah ia lebih baik menjadi graduan TVET yang ada kemahiran yang mempunyai pemanfaatan yang tinggi di pasaran dan dibayar dengan gaji yang tinggi seperti mekanik aeronautik ataupun pengendali kren dan sebagainya, daripada graduan universiti yang tiada prospek pekerjaan yang baik? Kedua, kita perlu memperbaiki kemahiran yang boleh dipindahkan di kalangan golongan muda. Institusi pengajian tinggi kita perlu melengkapkan graduannya dengan kemahiran yang boleh dipindahkan, iaitu kemahiran yang boleh digunakan di industri yang berbeza, seperti keupayaan untuk belajar perkara baru dengan cepat, berfikiran kritis dan kreatif. Ciri-ciri lain yang dihendaki termasuklah sikap kerja yang baik, kemahiran interpersonal, komunikasi
birokrasi dan kepimpinan yang baik. Ketiga, kita perlu bergerak dari ekonomi berasaskan buruh, labor intensif ke ekonomi yang berasaskan pengetahuan, skill intensif. Kerajaan perlu mewujudkan satu sistem yang komprehensif untuk menggalakkan peniaga-peniaga kita untuk menggunakan teknologi. Kerana peralihan perniagaan seperti ini boleh mewujudkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan sederhana. Kita juga perlu meningkatkan perbelanjaan dalam R&D. Jadual ini menunjukkan perbelanjaan purata R&D sebagai peratus KDNK mengikut tahap pendapatan negara yang berbeza. Cuba teka berapa banyak kita belanjakan. Malaysia hanya membelanja 1.3% daripada KDNK kita dalam R&D. Ini adalah lebih rendah daripada purata R&D yang dibelanjakan oleh negara berpendapatan rendah dan sederhana. Dalam dunia globalisasi ini, di mana buruh, barangan dan bahan mentah bergerak merentasi sempadan negara dengan mudah, kita mesti berusaha untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk memastikan ekonomi kita tetap berdaya saing. Keempat, kita perlu menggalakkan belia untuk menjadi usahawan. Tahukah anda, hanya 2% daripada graduan kita menjalankan perniagaan mereka sendiri setelah tamat pengajian. Ini menjadikan kita antara yang paling rendah di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Sebenarnya, industri kecil sederhana mencipta lebih daripada 70% pekerjaan di Malaysia. Jika kita dapat menggalak lebih banyak belia memulakan perniagaan mereka, maka lebih banyak pekerjaan akan diwujudkan untuk belia. Oleh itu, kita perlu ada satu program insentif yang khas untuk menggalakkan keusahawanan di golongan muda. Akhir sekali, Malaysia memerlukan institusi yang kuat untuk mengukuhkan pasaran kita. Secara keseluruhannya, kita perlu mewujudkan ekonomi yang bukan sekadar membolehkan golongan muda kita menjual nasi lemak dan membawa Uber, tetapi ekonomi yang membolehkan mereka memenuhi potensi dan merealisasikan impian mereka dengan gaji yang baik. Saya Yobiyin, belia adalah penentu masa depan negara kita. Bangunkan belia, majukan negara.